Hi guys, hari ni episode 3 of Quarantine Talk. We have a very special guest. She will be joining us soon. Let's wait for her, okay? Yep. So I'm going to pin tajuk ini Quarantine Talk episode 3. Sekejap. Lady boss, girl boss. Hai, Chong, Chin Sin. Ish, dia dapat soalan. Hai, Fa. Hello. Hey. Ya, okay. Okay tak tu? Okey je. Baru je habis kerja ni. Serius. Tangan pun Baru still je. ada cocoa powder. Tak ada nak basuh lagi. Okay. Memang betul gila bawa balik. Okay. Tengok. Ini yang Hello. dinamakan girl boss guys. Laki aku perempuan tak? Sorry Awil. Tolonglah mana ada. Aku Hi. sepak. Okay. Aifa tengok Okay, macam hi banyak. guys. Welcome to Quarantine Talk episode 3. So hari ni tajuk kita girl boss. We have a very special guest with us today. Kawan aku sendiri juga, Aifa Shafiq. Baker and owner of Aifa Cakes and Bakery Company. Tengok aku ada resume hang kat depan ni. So aku baca. So kalau hampa orang, okay, aku cakap Kedah hari ni. Hari ni kita cakap Kedah apa? Ya, Kalau sure. hampa follow, kalau hampa orang Kedah, hampa maybe familiar with this business, bakery business, Flower Crown. Agak famous di Alostar and very famous in Jitra. One of the renowned small business I found. SME, small business. One day akan besar. Hopefully. So Aifa has a Bachelor of Islamic Finance and Banking. Yeah. Aku pernah buat resume Aifa, so aku tahu dia punya pencapaian dia sangat mengagumkan. Dia punya Mana CV dah. dia No lah. very handsome lah aku boleh kata. CV dia memang sangat ni power. Aifa pernah join banyak international programs. So aku rasa perempuan-perempuan atau lelaki-lelaki either semualah boleh ambil. Ya, aku macam nervous lah cakap dengan hang sekali. Weh, itu oh my god, please. Nervous lah. Sebab power sangat kan. Tolonglah. Aifa boleh dia tak introduce sikit pasal diri hang. Oh my god, introduce apa? Weh, ni live paling banyak yang aku dapat orang dalam masa 3 minit. Okay, hi semua yang tengah tengok live Aifa malam ni. Sorry, patutnya Aifa kena post pasal live ni earlier. Tapi Aifa busy sangat-sangat malam ni. Aifa baru balik dari studio, literally baru balik dalam 30 minit lepas kot. Sebab buat tornado cake. Esok akan start delivery pagi. So Aifa baru lepas settle delivery. 350. Macam mana? Oh tak. 100 cake. Mula open order nak buat 50 pack je tornado cake. Lepas tu increase 70, lepas tu increase 100, lepas tu sekarang ni ada 120. So Aifa ada extra dalam 10 pack lagi tornado cake. Kalau nak tornado cake esok delivery pagi, boleh WhatsApp malam ni lagi Aifa baca sebelum Aifa tidur. And then esok pagi kita delivery lah area Jitra, Changlun dengan Alostar. So anyway, kalau siapa-siapa nak lah tornado cake, boleh lah nak contact pun. Anyway, live ni pun siapa-siapa yang nak tanya soalan, maksudnya boleh tanya soalan kat bawah ni kan? Boleh. Dekat bawah ni ada tanda question mark. So siapa-siapa ada soalan boleh tekan question mark tu, nanti tanya soalan tu kita akan sebab I pun macam mana banyak je student UM pun macam duk tanya soalan. So sometimes macam I pun jawab kat seorang ni, saya kadang-kadang I pun kena jawab dekat orang lain ke. Jawapan yang sama. So siapa-siapa yang ada soalan nak tanya kat live ni, tanya je kat sini. So I pun boleh jawab kat sini and semua orang boleh baca lah. Semua orang boleh tahu apa dia punya jawapan. Okay? I thought maybe hang boleh ni introduce business hang. Okay. So okay, What I is it? introduce. Apa itu Flower Crown? Flower.crown. Okay, so Aifa introduce daripada way early, okay, macam mana Aifa boleh start dengan business Flower Crown ni is actually lepas habis belajar A-level dulu, Aifa sepatutnya kena fly pergi Australia bulan 2 tahun depan tu. Time tu Aifa habis Nur Hasikin Hayuk.
Okay. Apa? Aifa patutnya fly pergi Australia bulan 2 Ya tahun tu, depan tu. sorry. So kiranya Aifa ada 8 bulan untuk stay dekat rumah. And masa tu Aifa macam tak tahu nak buat apa. And sebab tu lah start buat bisnes jual cupcake. Aida ni pun salah seorang orang yang tolong Aifa lah untuk start bisnes awal-awal ni juga. Aifa bagi free sample kat kawan-kawan. Lepas tu minta tolong dia promote. So Okay, Aida actually punya time kita sekolah dulu kita pernah dengan joint venture lah kononnya. Lepas PMR kan, SPM. betul tu. So macam start daripada situ Aifa start buat business and then turns out Aifa kena sambung study local. Bila dah start study local, Aifa masuk UUM. Bila dah masuk UUM sebab dekat dengan rumah, so Aifa macam okay lah kita continue buat je lah business ni up until now. Bila dah habis belajar pun, walaupun ambil Islamic Finance and Banking, tapi tak further Islamic Finance and Banking pun, Aifa continue dengan business baking, buat kek ni sampai sekarang lah kiranya. So instead of ada studio kan. instead of just Before it, Aifa just start from home lah, business Aifa kan. Start from home and then slowly it gets bigger. Lepas tu sekarang Aifa dah berjaya rent studio which is a huge achievement lah actually. Sangat huge weh. Untuk small business yang start from home at 25 years old. Boleh handle 100 cakes per day dengan tenaga kerja 3 orang Aifa, termasuk hang. Kalau nak ikutkan ada part timers yang ada tolong Aifa ni ada 3 orang lah. Sekali dengan Aifa jadi kiranya 4 orang buat kek. Power. Boleh lah ada 4 Sebab tu lah orang. kita punya tajuk hari ni Girl Boss. Okay, so anyone kalau nak tanya soalan apa-apa tanya je kat Aifa boleh jawab. Okay, guys, kalau nak tanya soalan boleh tanya pasal business, maybe pasal baking boleh. Actually tonight Aifa plan mula-mula nak share resepi brownies. Tapi sebab busy sangat baru balik kerja, dalam setengah jam tu pun settle order semua delivery and everything. Tak ada nak prepare barang and everything. So InsyaAllah nantilah bila-bila Aifa try buat live ke apa-apa untuk resepi Maybe brownies. kita boleh collaborate sekali lagi. Boleh. Dengan Carrot Studio. But Kan? actually Carrot Studio aku perkenalkan juga lah Carrot Studio. Carrot Studio ni projek aku dengan kawan aku lah, lagi 2 orang, Azil dan Izaz. So kami basically aim nak make content lah. But kami slowly lah akan try akan masuk YouTube semua. Kita nak share everything. Gitu. Semua nanti boleh follow Carrot Studio. Power crowd juga. Nanti kita share dekat dalam. Hari ni banyak lah kawan-kawan aku reply story. Kawan-kawan aku pun famous ke antara kawan-kawan aku. Semua yang kawan-kawan aku daripada Penang bila aku upload story kawan-kawan aku bestnya. Nak. So aku selalu bagi harapan palsu kat mereka. Aku cakap, nanti bila aku balik Kedah nanti aku bawa balik. Aku pergi. Tapi sampai sekarang lah. Tetaplah aku tak nak bawa balik Penang lah. Oh my god, sekarang kita duduk dekat rumah sampai hujung tahun kan. Padam kau apa. Okay, faham. Ni ada soalan kat bawah ni. Aida dengan Aifa umur berapa? Kau mana ada? Bawah ni. Ya Allah. Okay. Aida dengan Aifa umur berapa? Kita sama umur. Aifa dengan Aida dua-dua umur 25 tahun. Macam ni baru boleh merasa. Ni apa ni? Aida. Semua gelak kat Aida ni. Tahu. Inilah orang-orang yang aku tiba. Inilah orang-orang yang aku bagi harapan palsu. Sorry weh. Nanti lepas PKP habis ni aku beli. Aku janji lah. Ingat aku. Aifa dengan Aida umur berapa? Okay. Aku dengan Aida dengan Aifa dah kawan lama. Dah lebih daripada 12 tahun lah. Kita orang kawan time Aida baru pindah Jitra. Time tu baru umur 5 tahun ke Aifa. Tapi tadi kali lain lah. Jumpa dekat taman permainan. Kira kami ni jiran lah. So sekarang umur masing-masing dah 25 tahun. That's cool. Lama weh kawan. Ada kontrol gelak. Sorry weh tu lah. Kontrol gelak. Okay. Kenapa tajuk Girl Boss aku pilih hari ni ya? Tajuk Girl Boss ni actually what's the meaning behind Girl Boss? Girl Boss ni bagi aku dia macam
seorang yang perempuan tak bermaksud dia ada business lah. It Okay. doesn't have to be a business woman or entrepreneur. Dia macam seorang perempuan yang confident. Betul lah Aifah? Yang ada can take control of her life. Tadika Islamiah pintar tak? Bukan, tadika apa aku tak tahu, tak ingat nama. Pintar cemerlang je lah. So, dia perempuan yang can take control of her own life and work life, balance her life and confidence. Aku rasa confident kot yang penting tu. And no, maybe plan her future, I don't know. So, apa rasa Aifah maksud girl boss bagi hang? Girl boss if you say in term of business, it has to be someone yang boleh lead other people lah, and then like boleh teach others yang untuk go through the process and macam prepare the same outcome. Tapi kalau macam you wanna say in term of individually, maybe girl boss would be someone yang macam hang cakap tu lah, macam someone who own to herself. Dia tak rasa macam like ragu-ragu or tapi it's macam mana benda tu sometimes orang macam fikir confidence dia main sendiri memang sejak lahir ke, tapi I think it's something that you can groom sebab to be honest aku tak rasa aku confident untuk start business macam aku buat sekarang ni. Sampailah aku sendiri yang cabak diri aku, okay, I should just do this walaupun aku takut, aku tak ada duit and everything, tapi aku just percaya aku macam percaya diri aku. I know I can do this, and then bila aku dah nampak benda yang aku nak tu, that's how aku rasa macam okay, I can own this, I can do this. That's how macam all of this business start lah aku rasa. Macam mana hang persistent untuk continue business? Honestly, Macam mesti ada jatuh bangun ni. Ada je banyak lah. Kan nak katakan benda-benda macam tu banyak je, especially sebab macam aku start business ni dulu memang guna duit sendiri. First awal-awal masa start business ada duit 300 and duit 300 tu daripada duit JPA. Habis A-level kan macam ada duit lebih sikit. So duit daripada 300 tu lah beli barang-barang, beli butter. So modal hang start basic RM300 Malaysia. RM300. Masa RM300 first sekali baru nak buat business tu. Lepas tu dari situ lah buat stiker. Stiker pun macam semua cari yang macam murah. Search dekat dalam Instagram kan. Kita cari dekat hashtag tu kan. Print stiker murah lah. Sesuatu macam tu. And then you compare the prices and everything. Awal-awal masa nak set up business susah lah sebab orang tak tahu kita punya produk and orang tak tahu kek kita sedap ke tak. And kalau nak ikutkan barang-barang yang Aifah guna time tu, mahal lah. Sebab baru start business, lepas tu guna barang premium and then terus nak jual harga tu, orang akan jadi cara ragu-ragu. Han tak pernah buat business lagi sebelum ni, Han baru join. Lepas tu tiba-tiba kenapa macam hang buat mahal, orang ni boleh jual murah je macam tu. So benda tu macam I struggle for a long time to make customers macam believe in you, macam tu lah. To have the customer punya confidence tu is something yang memang it has to build over time. So macam sebab sekarang ni Aifah pun dah buat business dah kira macam kalau bulan 7 ni dah kiranya dah 5 tahun lah. So alhamdulillah lah setakat ni boleh dikatakan selesa lah sebab dah rasa macam dah ada customer confidence tu. Sometimes macam customer yang tak pernah beli dengan Aifah pun, contoh tornado cake ni kan first time kan buat kan. Tapi macam dah ada customer confidence, macam bila kita post and orang macam okay, orang percaya dengan kita punya produk. Even though macam produk tu baru tapi orang dah percaya dengan kita, produk kita, so dia pun macam confident untuk terus beli, untuk terus bank in duit and everything. So benda tu yang Aifah rasa macam okay, I really appreciate it a lot sebab Aifah ambil masa yang sangat lama to build that. Get it? Aifah ada soalan satu from Ali and the Fox. Ni kawan aku ni. Okay. Aifah, how you gain followers? How do you gain followers and regular customers? Macam mana gain their confidence?
Okay. iPhone ni banyak loyal customers lah. Okay. Tak ada lah. Kalau orang tahu apa yang iPhone buat mesti sedap lah. Mesti sedap. That's the thing yang iPhone cakap masa tadi tu macam to gain customer punya confidence. It's something yang macam iPhone struggle. So up until now, iPhone rasa macam iPhone, to be honest, iPhone punya follower dekat dalam Flower Crown, kalau compare dengan baker-baker lain, sebenarnya iPhone punya follower tak adalah banyak pun kalau compare dengan baker-baker dekat edit Alostar, edit Gitra, iPhone sikit je kan dikatakan. Tapi cara iPhone rasa kalau kita punya review and macam mana orang akan review kita and then dia post kat story, that one is already macam like indirect marketing. So bila orang tag kita dekat dalam story and everything, dah ada marketing dekat situ. That is one. And then another one, iPhone perasan juga. So kena dekat dengan followers lah, I mean customers lah. That is also one thing. Okay. Untuk business-business yang dekat dalam Instagram sekarang ni yang tengah tengok and tengah struggle benda ni, okay, this is also another tip for you is that you have to be active on Instagram. So bila kita post story, kita post dekat dalam story, make sure story kita tu it has to be interesting. So macam kalau kita post story, kadang-kadang kita tengok story yang terlalu marketing, terlalu nak marketkan dia punya produk, orang tengok orang akan bosan. Okay. Hey Aziz, oh my god, idolanya Kak Aifah. Aifah kot. Tolonglah. Okay, teruskan. Lepas tu, bila dekat dalam story, cara untuk buat bagi orang tengok story kita is that kita post story, story yang boleh buat macam kita interact dengan kita punya customer. So bukan just marketing. Kita macam like we are having an interaction with them. Kita interaction lah. Yes. So macam kalau kita post story tu, jangan bagi nampak macam marketing sangat. Kita buat macam kita tengah sembang, nampak friendly, things yang tak nampak macam terlalu formal lah macam tu. Tu macam benda tu actually something yang logic lah. Logic and orang pun macam akan tertarik untuk tengok instead of just you post benda yang sama market, orang pun tak mau tengok. Itulah. Itu orang pasal. And another thing, this is also one more thing yang iPhone nak share dekat business yang tengah tengok live sekarang ni is that iPhone perasan kalau iPhone post gambar dekat dalam IG, bukan story tau, dekat IG post, yang tu memang gain banyak followers sebenarnya instead of just Insta story. So make sure you guys punya gambar dekat dalam, yes, Insta story kan 24 hours kan. Kat dalam post tu, kalau macam kawan-kawan you like and everything, dia akan keluar dekat explore page and everything. So kalau make sure you punya gambar cantik, that is important. Gambar cantik, post dekat dalam IG post, ramai orang like and memang akan ramai orang follow. Tu je lah yang memang Aifah asyik buat benda tu. Kau pernah encounter dengan customer yang pelik tak? Yang paling pelik lah yang Hak ingat sampai sekarang. Nak kata customer kan kita banyak ragam. Nak kata kita sendiri pun banyak ragam kan. Cumanya one thing lah kalau ni iPhone sendiri pun belajar masa dulu awal-awal buat bisnes, iPhone tak ada kesabaran tu tau. So kalau macam contoh ada customer yang buat perangai, ada customer yang macam dia kan sometimes ada customer yang fussy sikit, customer yang kalau ni kurang sikit dia tak suka. So iPhone belajar lah dulu masa awal-awal kalau ada macam ni iPhone akan mengamuk tau. And the way for me to express it, iPhone suka tweet and that was not good. I learned it macam awal-awal lah kan. Time awal-awal. Walaupun iPhone tak expose lah sama customer and everything. Tapi iPhone akan cakap lah macam tak suka lah ada customer. That is not good. Okay, so don't do that. Now that I have been in this business for like years, iPhone dah boleh control lah kita punya emotion. So kalau macam kadang-kadang kenapa ada customer macam ni? Kita akan terasa sikit. Tapi you will brush it off. Bila kita dah lama dalam business tu, akan rasa lah macam kita akan rasa lah macam annoyed sikit ke, kita akan rasa sedih sikit ke, kenapa dia marah sangat kat aku, macam tu. Kita akan rasa sikit je saja and then after that
kita akan brush it off because business has to go on. You don't want to macam mana tarnish your business. You dah berusaha, you punya reputation and everything. Takkan untuk satu benda, satu customer yang mengamuk macam tu, you nak macam apa habis you punya reputation kan. So that's the thing lah, macam memang kena ada sabar lah. Bila ada business ni, kita bukan handle dengan kita punya penat, kita punya produk je, kita kena handle dengan customer. That is the main thing actually. Customer suka dan kita pun okay, kita happy. Customer tak suka, then you have to improve. Macam tu je lah. So, do you agree that customers always right? To a certain extent lah. Not all. Sebab ada je like case-case yang macam customer salah faham, customer ingatkan kita cakap macam ni and then dia marah kita. Padahal kita dah post benda macam ni, oh dia salah faham. So tapi kita tak boleh nak marah customer walaupun customer salah, faham tak? So we need to have the respect lah. Kalau macam dia salah, okay, you have to tell them macam apa yang betul. Tapi kalau dia still marah, you have to terima lah benda tu sebab dia ada clients kan. So aku pun pernah kerja ni kan, part time H&M, customer service. So aku tahu lah macam mana ragam-ragam customer ni. Yes, exactly. Betul, macam tu lah. Kita macam mana pun, kita walaupun depa salah, walaupun it's not customer always right tau. Kalau kita macam mengiyakan apa yang depa salah tu. We have to settle in a proper way. Exactly. It's respect and it's for you to macam lah keep your reputation, you know. Daripada buat benda tu jadi lagi besar and orang tahu you punya business because of something not good. So kita beralah macam tu lah. Guys, kalau ada soalan boleh tanya tau dekat Puan ni. Okay, ni soalan yang kedua pasal how your business. Aliana Fox juga. Ada buat delivery rentas negeri tak ke cover area Kedah je? Setakat ni memang I fokus dekat area Kedah je. Memang area Alostar, Jitra, Changlun. 3 tempat tu. Memang ada orang nak minta, especially area Perlis. Perlis ramai sangat minta. Tapi Ifah tak dapat jumpa dan Ifah sendiri pun tak start cari lagi runner untuk area Perlis. InsyaAllah kot bila dah habis PKP apa semua ni, kalau permintaan area Perlis still banyak, still ramai, insyaAllah Ifah boleh start lah kot. Sebab Perlis ramai student. Ni tengok ni Ifah kata apa. ITM semua. Hebat sangat Kak Ifah WhatsApp dik. Dia ada dik. Ada dik ke apa? Okay. Astaga. Aduh. Okay. So untuk sekarang, buat masa sekarang tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Semua area Kedah je. So kalau main Kedah, aku bagi tahu. Main Kedah guys, je. Kawan-kawan aku yang kat Penang yang aku janji tu, InsyaAllah tahun depan. Actually kan dulu before PKP ada seorang customer ni, dia memang minat, memang selalu makan lah flower crown and everything. Dia sampai nak jadi agent tau untuk area Penang, tapi itulah tak kesampaian sebab ada PKP. Bila nak main hantar KL. Bila nak main hantar KL. Benda tu memang susah sikit lah. Tapi actually Aifa pernah bid dekat KL tau masa Aifa intern dulu dekat Ceras. It was fun tapi it was really tiring sebab Aifa tentu hang still jual lah or buat for fun? Tapi just weekend lah, during weekend. Sebab hari lain semua kita macam ada intern kan, kita kena pergi masuk office and everything. So memang penat lah kita buat weekend je macam tu. Okay, time hang student tu pun hang ambil order kan, time weekend. And sometimes hang buat dekat time weekdays kan. So macam mana hang bahagi masa Penat jadi student, kerja intern pun penat. It was so tiring tapi I have made the rules. Macam dulu memang I faham abang dah siap-siap weekend I will not be in UM. Macam tu lah. Memang abang dah kalau macam contoh dulu ada masuk club kuda. Kelab kuda tu memang Aifah abang dah. Kalau weekend memang Aifah takkan ada dekat UM. Sebab dia kadang-kadang suka buat meeting and everything. Aifah memang tak pergi join lah kalau weekend. Memang dah abang awal-awal. And mula-mula asalnya macam tu lah. Weekend memang akan balik rumah, baking and everything. Tapi bila dah start 2 semester yang last tu, which is semester 6 dengan 7, yang tu memang hari-hari Aifah memang akan balik rumah.
sebab dah start baking untuk cafe, order pun dah start banyak. Set time tu memang hari-hari di rumah. Tapi cara Aifa untuk bahagikan masa antara bisnes dengan study dulu, Aifa akan cuba siapkan semua assignment dekat UUM, dekat Aifa ni universiti. budak bantai guys. Ni banyak kali dah katakan. Nah aku baca pointer Janganlah. Aku ada semua dia punya ni. Aku tak nak edit resume dia tapi tak bagi tahu lah. Siapa nak bayar aku 500? Oh my god. So, okay, basically cara Aifa is that Aifa akan siapkan semua assignment dekat universiti, dekat UUM. Bila balik rumah memang Aifa akan fokus kek je. So bila balik rumah assignment semua dah settle lah, macam tu lah. Kiranya tak mau campur aduk sebab nanti bila kita dah penat buat kek, assignment kita mesti confirm takkan nak larat buat lah, macam tu lah. So macam lah cik, ni lah 5 tahun kan contoh macam aku, mungkin aku akan bosan lah. Sebab ikut orang juga kan. So macam nak hang sebab hang Masa minat bosan. ke Oh, macam masa dengan aku business 5 juga. tahun buat kek. Oh, Macam okay. contoh hang tiba-tiba minat nak try benda lain pula ke. Minat nak buka kedai baju ke apa ke, pernah tak? Ke memang hang walaupun tiap-tiap hari hang buat baking hang tetap suka? Nak kata macam mana benda ni, kalau kita semua benda lah actually kalau kita buat hari-hari memang kita akan bosan pun. That one thing memang kita tak boleh nak deny lah. Sama juga kalau buat kek ni pun. Sebab tu Aifa pun kadang-kadang Aifa just macam sekarang ni PKP, actually I really enjoy my time baking right now masa PKP instead of masa sebelum PKP. Sebab masa sebelum PKP, hari-hari memang Aifa akan masuk studio 6 hari seminggu, seminggu sehari je cuti. And time tu memang rasa macam stres gila and penat gila. Sekarang ni bila masa PKP, kena Aifa memanglah production kurang compared to like sebelum PKP. Tapi lagi enjoy masa PKP ni sebab kita buat sistem open order. Bila open order baru kita pergi bake. Bila tak ada kita tak bake. Macam tu. Benda tu rasa jadi relax lah macam tu. Tapi nak kata macam minat benda ni ada je. Aifa macam minat nak jadi agent makeup gitu. So bila hang like betul-betul hang start rasa yang hang nak buat business ni serious? Time degree ke? Atau maybe dulu just hang fikir as side income, as minat, passion? Funny thing, I realise yang betul-betul Aifa memang nak buat business baking ni was when masa internship. Sebab masa internship I was so stressed and I realised macam office work is not for me, macam tu lah. I cannot work during office hours. Macam pukul 8 pagi masuk office and then you look at the laptop, pukul 4 punch out or pukul 5 you punch out. And bagi Aifa lah, itu Aifa punya personal opinion. Orang lain maybe orang lain suka. Macam Aifa tak suka. Aifa rasa macam okay, office work is not for me. Lepas pada intern tu Aifa memang tekad okay, time intern dapat allowance, Aifa save. I want to do business macam tu lah. I want to do the baking business after this. I don't want to work macam tu macam. So masa intern tu Aifa save duit. And then habis pada intern Aifa save juga lagi duit. And then Aifa pergi Paris, pergi baking class kat Paris. Bila dah pergi baking class kat Paris Aifa dia pernah join dekat Korea, dekat Paris. Lagi ada tempat lain yang aku tinggal. Setakat ni Paris, banyak lah famous Korea, bakers KL. yang dekat KL. Dua tempat tu lah yang macam mana Aifa try untuk macam kat mana Aifa pergi. Kalau travel, at the same time Aifa cubalah untuk macam dapat. Macam mana hang cari kelas tu? Oh, to be honest, banyak sangat baking classes. Kita boleh just Google lah. Kalau Google memang confirm akan ada. Okay, so from Google lah. From Google lah. Just Google je. And then dia akan tell you the fees. Or one more macam Aifa sebab memang dah baking, minat baking. So kalau kita masuk ke Instagram, kita akan tahu lah Instagramnya ni. And kadang-kadang mereka memang akan conduct classes. Memang mereka ada kelas. Mereka akan ada link. Dekat dalam dia punya bio ke apa-apa kan. Apa nak try ni? Airbnb experience. Oh yes, that one also. That one, Aifa try masa dekat Korea dulu. Ya, Aifa pergi buat masuk decorating class Korean buttercream. Korean punya flower tu. That one memang Aifa book through Airbnb experience.
Tapi macam contoh macam London, Aifa pergi London tu kan, Aifa memang ada this one bakery yang memang Aifa macam bread ahead bakery. Kalau siapa pernah pergi London tahu kot dekat apa Borough Market, itu memang famous dia punya donut and everything. So Aifa memang okay, aim dah kalau pergi London memang nak try donut depa and nak rasa donut depa. So dari situ Aifa boleh dapat idea untuk buat donut punya perasa baru, yang boleh rasa tekstur dia. So bila rasa semua tu macam okay, balik Malaysia kat studio Aifa buat Aifa punya donut sendiri lah yang kononnya So usually lah. aku tengok hang buat resepi baru kan, eksperimen. Usually berapa banyak kali hang try untuk dapat resepi yang fix tu? Honestly kalau macam Aku kita dah try banyak-banyak macam-macam. Try masuk kalau ingredient kita je. macam mana, kalau dah selalu baking, contohlah macam Aifa selalu baking dah, kita akan tahu dah, kalau kita tengok resepi ni, kita akan tahu resepi ni kek dia akan jadi moist ke, kek dia akan jadi bantat ke, kek dia so kalau macam orang dah selalu baking, dia tengok resepi dia akan tahu. Macam Aifa, kalau macam sekarang ni, contohlah Aifa nak eksperimen satu flavor baru. Contoh dulu Aifa buat kek teh tarik kan, contohlah teh tarik ke sirap bandung ke. Okay, kalau macam tu Aifa akan tengok resepi, contoh. Lepas tu ada susu. Okay, kalau susu tu Aifa akan tambah lah dengan sirap. Okay, bagi jadi sirap bandung. So the liquid you use sirap bandung and then you add it into the cake. The experiment is actually bila kita dah selalu bake ni, kita tahu kalau kita buat kek, ya kek akan jadi. Cuma kita nak dapatkan rasa dia. So macam bila Aifa buat kek sirap bandung tu, bila dah siap dah bake, Aifa akan makan. Bila kita makan tu, Aifa akan tanya balik, do you taste the sirap bandung in the cake? Macam tu lah. So kalau kita rasa macam, okay, kurang ni, kena ada rasa dia bau rikau. main peranan Aifa, bau. Jadi kalau benda tu manis kan, kadang-kadang kita macam boleh bau juga benda tu yang bau. Oh ya? Aku je pelik sikit. Tak tahu lah nak kata, tapi Aifa macam bau tak ada. Bau kek, kalau bau memang akan bau sedap kan. Aifa rasa kalau macam manis tu more to the presentation lah. Kalau Aifa personally akan nampak contoh macam Aifa perasan donut Aifa yang almond caramel tu, kadang-kadang orang takut nak makan sebab dia kata nampak manis. Padahal bila makan bagi Aifa lah, bila Aifa dah, sebab apa yang Aifa buat tu Aifa akan rasa, Aifa akan makan sendiri. Aifa akan makan and then Aifa sendiri dah tahu, okay this one tak terlalu manis. Macam tu. Okay. So bila hang come up with satu resepi tu, usually dia cater dengan taste hang lah. Hang bagi family hang try dulu ke macam mana? Both lah. Daripada aku punya taste pun ada. And ada juga macam dulu akan bagi sampel dekat kawan-kawan. Contoh macam tornado cake ni pun aku bagi dekat 5 orang kawan, which is Ijat, Naufal, dekat Aisyah, adalah dekat 5 orang, dekat Aida macam tu. So mereka ni akan rasa and mereka akan beritahu feedback. Kalau macam semua okay, proceed, jual macam tu. Kalau ada feedback mereka kata macam contoh pun fluffy ke, tak moist ke apa-apa, kita akan ambil feedback tu. So masa kita buat kek tu, kita akan buatlah benda bagi moist, tambah telur ke, tambah liquid ke, benda-benda macam tu lah kita akan. Cakap pasal telur, ada satu soalan daripada Nur Christina. Ni okay. Dia tanya, hello, apa tips untuk campur telur dan ingredients yang kena mix atas api? Hari tu pernah mix lepas tu boleh baca Aifa? Tak boleh. Sorry aku baca. Hari tu pernah mix, lepas tu telur tu masak jadi kek batik scrambled egg terus. Faham tak Aifa? Nak aku ulang balik? Faham, I faham. Okay. So apa yang nama Nur Christina tanya ni actually, kita kena temper the egg. Kalau kita, contoh, Aifa bagi contoh yang paling selalulah kalau kita nak boleh buat ni is custard. Custard kita akan guna egg yolks and then susu. Susu kita kena panaskan rata api. Lepas tu kita pukul dah egg yolks tu, kita letak susu panas tu sikit-sikit dekat dalam telur tu and then kita kacau, baru kita campur balik dekat dalam susu panas tu. Kita tak boleh dalam pan susu panas, telur kita masuk dekat dalam susu panas, tak boleh macam tu. Sebab for sure bila telur tu masuk dekat dalam susu tu, for sure gone. Telur tu terus akan jadi masak immediately. So bila nak
prevent dia daripada jadi masak, kita kena ambil yang panas tu sikit je, kita masuk dekat dalam telur tu, kita kacau bagi jadi pekat sikit, and then slowly masuk dekat dalam susu panas tu balik. Macam tu lah. And then kena kacau selalu lah. Kita jangan biak macam tu je, kena kacau cepat-cepat. Macam mana nak buat efek merekah atas brownies? Oh, brownies kedut lah ni maksudnya. Kalau, okay, brownies, okay. This is actually science behind brownies. It's a science. There's actually a lot of science tau behind baking. Macam sometimes Betul. orang buat Memang. pavlova. Kenapa pavlova sticky? Kenapa macam ni ha? Actually the science behind ni lah kita yang kena. Betul lah. Okay, so kita cakap pasal brownies kan. Nak effect merekah atas brownies ni. So mini I faham maksudnya brownies kedut lah. Okay, brownies kedut ni first thing kalau kita buat brownies, kita akan cairkan butter. Untuk siapa-siapa yang pernah buat brownies lah. Aida pernah buat brownies tak? Tak pernah. Okay. Cupcakes. Kita kena cairkan butter tau. Okay, tips nombor 1. Kita cairkan butter, biar dia bagi cair je. Jangan bagi dia mendidih sampai dia keluar macam mana another substance yang kalau keluar keludak-keludak putih tu. Macam tu. You can do that, tapi dia punya efek untuk dia merekah kurang sikit. Macam tu. Efek dia untuk kedut kurang sikit. Sebab bila you tunggu dia mendidih sangat-sangat, dia akan jadi macam mana dia punya elemen, the science element in the butter, in the melted butter, dia dah jadi lain. Sebab dia tak ingat ada the term of it, tapi basically kalau you buat bagi butter cair macam tu, tunggu lama lagi dia akan jadi brown butter. Bila kita jadi brown butter, dia punya fat content akan kurang. Benda-benda macam tu lah dia akan effect kita punya brownies. So tapi okay, long story short, just melt the butter sampai dia melt je. Jangan over melt, jangan jadi panas sangat. Second thing, untuk buat brownies ni, nak melt dia punya chocolate. This is also another thing yang I sendiri encounter. And I sendiri kalau macam tengok gambar brownies tu, kita akan tahu brownies ini lembut ke tak, brownies ini apa. Kalau kita tengok gambar. Melt before atas api or guna microwave saja? Okay, kalau untuk both boleh. Tapi kena pandai control. Jangan terlalu panas sangat macam saya cakap. Butter tadi, kalau kita buat dalam microwave, panas sangat. Then kurang kedut lah macam saya kata tu. Another thing is because of chocolate. Chocolate kita kadang-kadang kita melt dalam microwave, kita tak ada nak tengok. Boleh nak buat dalam microwave, tapi bubur dalam microwave kena buka set, kacau, bubuh balik. So kita tak overheat dia. Coklat bila kita overheat, dia akan jadi sangat keras. Dia tak akan cair dah. Even though time tu kita bubuh atas api lagi, dia tak akan cair dah. Dia akan jadi seketui coklat yang memang tak boleh, cannot macam mana, dah tak boleh nak undo dah. Tak boleh nak reverse balik dah. Memang akan jadi macam tu. Once dia jadi macam tu, memang tak boleh guna dah. Memang throw away. Kalau kita guna juga kat dalam brownies, coklat yang dah overheat tu, brownies kita akan jadi atas dia akan jadi macam rongga. Tak nak explain macam mana. Dia akan kukus lah. Rongga-rongga macam kek kukus. Almost like that. Dia akan jadi, bila kita tengok brownies tu kita boleh nampak, kita nampak dia macam dry. Tak nampak more. Macam tu. So the right texture of brownies tu sebetulnya macam mana? It actually depends tau. Sebab kan macam personally I like chewy brownies. Chewy fudgy brownies. Tapi kalau Aifa pernah jumpa juga customer yang memang nak dry brownies. Brownies yang memang dry, dia macam dia nak in cube shape macam tu. Guys, kalau ada soalan boleh tanya dekat soalan bawah tu yang Kak Syamah tu takut terlepas pandang. Ni kalau buat burnt cheesecake prefer pakai cheese brand apa? Oh, okay. Burnt cheesecake. Okay, honestly, this is something yang macam a lot of bakers yang tengah tengok live sekarang ni boleh take note. Rahsia ke apa? Not really rahsia lah, it's a knowledge lah. Knowledge, okay. So maybe banyak baker-baker yang tengah tengok and baru nak start.
maybe akan prefer guna Hasil Tatura tu. punya butter. Tak, Aku pun butter gitu pula. gitu. Tatura punya cream cheese. Tahu kan Tatura punya cream cheese sekali kuning tu kan? Okay. You can use Tatura tapi honestly, Syafla dah tu. apa dia? Tak ada apa. Okay. Tapi honestly Tatura untuk buat burnt cheesecake dia tak recommended sangat sebab I first suka the taste of Tatura kalau kita buat apa? Kalau contoh I buat mango cheesecake kan. Which is no bake cheesecake. Kalau guna Tatura, I first suka the taste is very milky. Dia macam sangat creamy. Macam tu lah. Tapi kalau nak buat burnt cheesecake actually, that kind of cream cheese, dia macam tak sesuai sangat. Sebab dia terlalu silky. Bila kita nak buat burnt cheesecake, we want something yang very cheesy. And we need a cream cheese yang dia, kalau kita buka dia, dia tak banyak liquid. Okay. So, the best kind of cream cheese kalau you nak buat burnt cheesecake, I would recommend beli cream cheese yang ada dalam block, not in cube, kecil-kecil macam tu. So, block can be like Philadelphia, can also be apa namanya, Baker, Victoria, Dairy Monterey, macam tu lah. So, those kind of cream cheese, okay, sesuai untuk buat burnt cheesecake sebab dia dalam in block. You don't want to take something yang terlalu lembut untuk jadi burnt cheesecake sebab rasa dia punya cheese nanti tak kau. Gitu. Ni soalan daripada Syafiq _ tips untuk stable buttercream, nak texture yang nampak macam konkret. Oh, banyak soalan ni ya. Soalan pasal baking. Stable buttercream, okay. Nak kata stable buttercream ni, you can use any recipe. It can either be American buttercream, maksudnya baker-baker kat sini tahu American buttercream is just butter campur dengan icing sugar. You kacau sampai dia jadi fluffy, that is American buttercream. And then another one would be Swiss meringue buttercream. I would always recommend Swiss meringue buttercream sebab that one, satu, dia tak manis sangat. And then dua, it can actually save your butter. Dia macam, because it uses macam egg whites, jadi dia tak guna banyak sangat butter. Kalau American buttercream, you have to put a lot of butter and then icing sugar. And that is the main component. Kalau untuk Swiss meringue buttercream, okay, you have the egg whites. Egg white dia akan jadi meringue, akan jadi very creamy. And then you put in butter. So the component is not only butter and sugar. So, untuk buat buttercream jadi stable actually, this is also another tip. Use, kalau kita guna pure butter, contoh pure butter macam Anchor, macam SES, Golden Churn, those kind of butter tak sesuai untuk kita buat Swiss meringue buttercream. Sebab pure butter, the melting point Tadi siang keluar Ijab Bakes. Oh, Ijab Bakes juga adalah salah satu owner cafe terkemuka di Jitra. Okay, sedap ya makanan. Korang try. Siapa nak makanan sedap boleh order kat Ijab Bakes. Promote pula. Okay, Aifah teruskan apa? Sorry. Dah lupa dah Aida cakap apa tadi. Okay, jangan guna pure butter untuk buat Swiss meringue buttercream sebab dia akan cepat cair. Ada seorang kawan Aifah ni baru start baking. Dia buat Swiss meringue buttercream. At first dia ingatkan sebab dia beat meringue tak lama. And then bila dia masuk butter, dia tak tahu kenapa dia punya Swiss meringue buttercream cair gila-gila macam tu. So first thing first, okay, jangan guna pure butter. Kalau nak guna Anchor boleh. Aifah personally akan guna Anchor. Tapi kalau contoh lah kita nak buat wedding cake yang duduk dekat luar ke apa-apa, untuk Aifah akan, cara Aifah lah, Aifah first akan guna Anchor untuk buat dekat dalam, filling kat dalam dia, punya buttercream kat dalam, and then coating kat luar, maybe sikit lah kita buat crumb coat. Tapi coating yang dekat luar untuk just for decoration for you to see. Untuk kat luar tu, you can use butter yang murah, contohnya margarine ke, you nak guna buttercup pun boleh. Selalunya buttercup lah sebab buttercup memang keras. Kalau you buat eksperimen, ambil bawa keluar buttercup, you letak kat luar, satu lagi Anchor you letak kat luar. Anchor akan ni tips cepat Aifah betul ni. buttercup.
Okay. So bila kita tengok cara macam tu pun kita tahu. Okay, kalau kita buat susu dengan buttercream dekat Pengalaman yang dengan penting. Kena banyak buttercup eksperimen memang kan. kita Observe. punya buttercream takkan sayang lah macam tu. Hmm. Alah benda-benda ni macam tak ada lah, boleh katalah dah banyak kali jadi kan macam tu gitu. Kena selalu So, buat kalau lah. Try nak tekstur terus. nampak macam konkret tu, yes, I would say you have to use buttercup lah kot. I would use Okay. buttercup. You can use any other brand. Ada Twinkle pun okay. Twinkle. Mana-mana yang bukan pure butter lah. You can say that. Macam tu. Kita balik pada topik lain pula. Kita try Okay. cakap pasal hang punya ni. So, salah satu yang benda yang aku rasa memang kagum pasal hang, hang boleh, hang banyak buat charity. Kalau siapa-siapa nak tahu Aifah banyak buat charity, aku rasa ni salah satu bagus lah Aifah. And baking class yang hang tolong golongan-golongan apa PKP ya. Untuk budak-budak. Sangat bagus Tak adalah. Benda tu actually it comes from yourself lah. Kalau kita nak buat, kita buat benda macam tu kan. Tapi Aifah personally, Aifah buat sebab one thing, bila Aifah macam rasa bersyukur and you want to give back to the society, Aifah akan buat benda macam tu. Sometimes, okay lah. Ni, nak kata macam mana? Aifah bukanlah baik sangat dalam agama, tapi ni amalan Aifah lah. Cara Aifah, kalau Aifah bersyukur, okay, Aifah bersyukur lah. Contohlah sales, maybe sales bulan ni, okay, lebih 20,000. Contoh. Okay, bila kita rasa bersyukur, kita akan macam, okay, I want to give back to the society. So, kita akan buat something yang boleh help the society. Contohnya, macam Aifah buat baking class, BB40. Kalau kita buat, tak ada apalah sangat benda tu. It's more to like. So macam hang percaya what you give, you get back kan? You can say that, tapi honestly, but you cannot expect people to. It's not really like macam Aifah expect to give back, tapi Aifah macam like, it's more to like, okay, aku dah dapat. Now, I need to share give it. the rezeki, the bless. Sebab dah dapat macam sometimes macam terlebih target macam tu lah. Which is good sebab kalau lebih target sales. Tapi macam okay, lebih dah, this is more than macam I need macam tu lah. So you give back lah to the society. Macam benda tu is actually, now it's very easy for you to do charity actually. Especially zaman PKP ni, ramai sangat-sangat orang yang tengah struggle sebab hilang kerja, hilang apa. So another way for you to help them is macam, okay, you can give money, you can give donation, apa semua macam tu. Another thing that you can help them is by giving your knowledge. Contoh, kita PKP ni kalau nak tahu, kita tengok dekat dalam akaun-akaun Instagram, baker-baker apa semua, banyak mereka yang bagi free recipe. Why are they doing that? Crowns, cupcakes so delicious. Setuju. Okay. So Senang sekarang ni mudah je nak donate ke apa ke, nak buat charity. Betul. Very Dia easy. tak macam It's either duit je. kita nak tak nak. Betul. Macam knowledge It doesn't pun have ya, to be something yang like kena turun padang ke apa. Dia boleh jadi as simple as donation ke apa kan. Yeah, it can be, it doesn't always have to be donation juga. It can also be macam sharing knowledge. Sharing knowledge, bagi free recipe. That one is also macam like you're helping them. Macam bagi recipe and everything. It's up to you lah what you gonna do with the knowledge. Sama juga dengan donation, kita bagi duit. Kita bagi duit kat mereka, but then it's up to you. What are you gonna do with the money? Are you gonna like buat beli makanan, or are you gonna buy, nak beli rokok ke apa? It's up to you. Macam tu lah. Yang penting kita Aifah, ni last question kot pasal baking. Lepas ni kita nak tanya pasal Aifah pula. Macam mana nak kukuhkan base lotus dan tak nak bagi base bergerak bila dah letak dalam kotak? Buat cheesecake kan ni kiranya. So kalau buat cheesecake, base kukuh tu meaning tak bagi bergerak bila dah letak dalam kotak. I think what she's trying to say is actually base kita buat cheesecake tu, bawah tu kita akan blend kita punya cookies dengan melted butter.
So kalau kita punya base, sometimes kalau it's too dry, memang akan recai. Kalau kita potong kek, kek kat bawah, dia punya base kita nampak macam bocah. And that happens because melted butter kita tak cukup. So kalau nak kata macam base tu recai, then you have to add more butter lah. I pun tak faham sangat maksud base bergerak ni macam mana. I have to see the picture, then I can help you. Cik macam doktor lah pula. Tapi betul sikit. Okay, kita back to Aifa. Lagi satu, aku nak sentuh sikit pasal Hang punya involvement in international punya program lah. Hang pernah pergi student exchange and 2 kali student exchange, and then lagi satu Hang pernah pergi summer camp talk pasal business. So aku rasa benda-benda ni yang buatkan shape macam mana Hang punya soft skill Hang kan. Untuk Hang boleh, Aifa pandai bercakap. Aku rasa Hang pandai bercakap sebab earlier this year pun Hang kena interview by bernama, and dekat UEM pun banyak kan. Berapa kali lah Hang pernah bagi talk kan. So macam mana Hang gain confidence to talk among in front of a huge audience? Honestly, that kind of skill memang needs to be polished lah. Benda tu macam nak, it doesn't come naturally. I used to have stage fright. I did. Aku tak tahu Hang ingat ke tak, tapi dulu masa zaman kita sekolah rendah, aku pernah kita pernah bagi pantoi kat depan sekolah, lepas tu aku terlupa, lepas tu aku dah gelabah sorang-sorang, ingat tak? So aku nampak perkembangan tu. Macam sekarang tu yang last aku pergi time dekat UM, Hang cakap pasal business juga dan banyak different lah. Daripada dulu sekarang Hang cakap tu ada yang time ada. Aku ada pergi dengan Mami Hang. Okay. How do I say confident to talk in front of a huge audience? Honestly, rasanya macam nervous sebelum cakap tu memang confirm akan ada. Kita akan nervous nak cakap, tapi eventually kita akan macam mana, bila kita prepare our mind that we're gonna talk in front of people. Oh yeah, by the way, cakap pasal talk ni nak promote juga 2 Jun ni, 2 hari bulan, which is tulat ke? Tulat lah kot lah. That Aifa pun akan bagi talk which is webinar, bukan seminar sebab it's through website. Webinar tentang student and entrepreneurship lah. I cannot remember the title, tapi something about student and how you gonna handle business. If you wanna like listen to like what I'm gonna ramble and what I'm gonna talk about, how I handle business and while studying dulu, you can like, I give the website, the link nantilah bila I dah dapat. So anyway, how I improve my soft skill, actually, I pun pernah share benda ni dengan student KMP, College Meritocracy Perlis. For you to have the soft skill, memang kena berlatih. Aifa pula berlatih, macam contoh Aifa dalam kepala Aifa, it's not always Malay contohlah. Bukan selalu Malay je, kadang-kadang English. Jadi kalau Aifa nak bagi talk in English, macam like the whole day before the talk, memang kepala Aifa akan fikir dalam English je. Contoh kalau Aifa nak makan, Aifa takkan dalam hati, Aifa takkan cakap nak makan. Aifa akan cakap, okay, I want to eat. It sounds ridiculous, tapi dia macam Hang boleh create conversation dengan diri sendiri juga. Bahasa Inggeris like, yes. look surrounding. So in way, when you do that, itu kalau orang yang nak memperkasakan bahasa Inggeris. You macam you're getting yourself ready to speak in English, and always imagine yourself macam mana, bila kita in front of the stage, make sure you own the stage. Sebab kalau kita takut-takut, kita nak bagi talk, orang pun tak mendengar. Bila kita nak cakap, kita make sure kita own the space. And one more thing, to have the knowledge. Sebab dia macam presentation lah. Kalau kita nak bagi presentation tapi kita tak study, kita duduk kat depan, kita akan gagap, kita akan jadi macam sasau, tak tahu nak cakap pasal apa. So the same thing, kalau kita nak cakap dekat dalam stage, dekat depan orang apa semua tu, make sure you know what you're gonna talk about. Contohlah, make sure ada topik. Okay, dah habis topik ni, done. Okay, you talk about this. Okay, what's the next one you're gonna talk about? Are you gonna talk about like how to help students dengan dia orang punya interview, how they gonna like bahagi masa. So always have your topic, your point to talk.
benda tu pun macam you have to prepare. It's the same thing. Everything. Kalau dalam presentation pun macam tu. Kalau you bagi talk dekat in front of people pun macam tu. Kalau you pergi interview pun the same thing juga. Make sure you ada point nak cakap. Itu je lah. Okay, last question kot ni. Nur Farzana 22. Kak Aifah cerita pasal exchange student experience. Okay Aifah, we boleh cerita short and sweet. So kita pun nak habis lah. Okay, so kita ada 5 minit lagi kan. Aifah punya exchange program, Aifah pergi first after SPM. Aifah dapat sponsor daripada American Embassy untuk pergi exchange program dekat Washington State. Aifah stay dengan host family dekat sana for about 6 months. And the aim of the exchange was to promote peace between Muslim people and Americans after the incident of 9/11. 9/11 kan tahu kan kita ada bangunan dekat New York yang kena langgar dengan apa kapal terbang kan diperkata terrorist attack and everything kan. So ever since the 9/11 punya incident, Muslim were macam like they will view badly in the US. Banyak gila orang yang trypophobia, jadi macam Islamophobia, dia pun macam takut dengan orang Islam, orang macam ni. So they have this program not just in Malaysia, all over countries yang memang ramai Muslim. Mereka akan ambil exchange students untuk pergi tinggal dengan Americans family to make them to make their views about Muslim tukar. Oh, I think Muslims are okay. Oh, I think Muslims can speak in English. Muslims are not all this and that. So those kind of thing lah yang first exchange yang kat Aifah pergi yang US after SPM tu. That one also like taught me a lot how to speak in English. Macam I could speak in English before, masa high school pun boleh. I was in English debate. Tapi you know how macam kita guna English pun jarang. Kita guna English pun masa time debate je lah. Tu pun kepala kita macam kalau cakap English pun tak boleh keluar macam ayam macam tu lah. So that one also another thing lah macam encourage Aifah lah untuk cakap in English and everything. The second exchange Aifah pergi masa university. So student UM yang tengah tengok ni. University hang pergi dua kan exchange. I mean satu program summer camp talk. Summer camp dekat US juga. Summer camp tu it's more to like global village for macam business punya perspektif lah. So business to business. So masa kami pergi summer camp tu dia percaya orang yang in business lah. And then masa tu kita akan belajar lah pasal business ni. Tapi it's more to like big business. Macam like Aifah sekarang ni I have a small business. So I cannot really macam use the knowledge yang Aifah dapat masa summer camp, masa global village tu. Tak boleh really use for my business sebab mine is really small. Their business is big. Big companies macam Coca-Cola, companies yang besar-besar lah memang kalau kita nak deal, kita akan buat deal dengan dua company macam tu. So it's very big lah the knowledge. So I cannot really use for my business but then I learn a lot and I did a lot of networking as well. Tapi macam banyak je benda-benda lain yang kita boleh belajar untuk buat business daripada situ. And then the one lagi 1 minit. Okay. Kita boleh wrap up. Last one boleh exchange pergi Jepun tu lah. Exchange pergi Jepun tu kalau student UM ada tengah tengok ni, you guys can nanti PUM cari Global Buddies Club and then try to sign up and then go for the interview. You guys boleh pilih negara mana you guys nak pergi and go for the interview. Kalau you guys perform in the interview, insyaAllah you guys boleh dapat pergi exchange and kalau you perform even better, you can get scholarship. Alright. Okay guys, thank you join kita punya conversation malam ni, Quarantine Talk episode 3. Dan nak habis nanti mungkin kita ada actually ni kami akan current stock, aku dengan kawan-kawan aku akan berhijrah ke YouTube lah dan apa-apa mungkin kami akan buat video di YouTube. Boleh follow IG kami dekat Carrot Stock. And then Carrot Studio nanti Carrot Stock kan nama station yang akan datang. Dan boleh follow IG Flower Crown @flower.crown. Okay? Alright. Thank you guys for watching. Selamat Hari Raya. Okay guys. Thank you so much Aifah. for watching. Selamat Hari Raya juga. And siapa nak beli tornado cake, Aifah rasa setia dah aku nanti check kat phone tengok kalau ada berapa biji lagi. Okay?
Any questions kalau nak tanya lepas ni, insyaAllah kita buat lagi lah live kot. So macam banyak je soalan-soalan orang nak tanya ni. Betul. Kan? Okay. Thank you. Alright. Bye. Bye guys.